Okey, nampak? Slide nampak? Slide nampak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbana iftah bainana bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ni kita akan teruskan perbincangan kita tentang kisah dua orang malaikat yang diturunkan oleh Allah ke bumi sebagai ujian kepada kaum Bani Israel. Selepas lebih kurang 2 minggu sudah kita bincang berkenaan dengan Bani Israel dan sikap mereka dengan Nabi Musa AS, serta kedegilan mereka mendengar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini insya-Allah sekali lagi kita akan bincang tentang Bani Israel juga, tetapi kisah ini berlaku pada zaman Nabi Sulaiman AS, bukan lagi pada zaman Nabi Musa. Kisah yang baru. Baik, tuan-tuan, sebelum tu kita punya sumber adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 101 sehinggalah 103. Itu ayat yang kita akan huraikan pada hari ini. Surah Al-Baqarah ayat 101 sampai 103. Jangan risau, tak start lagi, baru nak mula. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kisah berkenaan dengan Harut dan juga Marut yang disebut dalam Al-Quran bermula pada ayat 101 sampai 103 ni sebenarnya di dua kisah yang ada dalam satu frame yang sama, kan? Kalau kita tengok pada ayat 101 dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Kisah ni, ayat 101 ni menceritakan tentang perangai golongan Yahudi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa terjemahan dia? Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah. Apabila sampai ataupun apabila datang utusan daripada Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan kitab-kitab Allah yang dulu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diutuskan kepada kaum Arab, ada di kalangan kaum Arab ni yang beragama Yahudi dan juga Nasrani. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang ada dalam Taurat, membenarkan apa yang ada dalam Injil. Sebab apa? Sebab Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran ni semuanya daripada Allah. Jadi bila Allah membenarkan Al-Quran, Allah juga membenarkan apa yang ada diturunkan dulu dalam Taurat, Injil dan sebagainya. Namun sikap golongan Yahudi, Allah sebut nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Mereka apabila mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, mereka tak ikut Rasulullah. Bahkan mereka melemparkan kitab Al-Quran ke belakang. Allah menggunakan satu bentuk kiasan, melempar Al-Quran ke belakang ni maksudnya adalah
memalingkan diri mereka daripada kebenaran. Itu maksudnya. Jadi golongan Yahudi ni apabila sampai Rasulullah mendatangkan bahawa aku ni di dalam Taurat, di dalam Injil dulu ni dah disebut yang aku akan datang. Tapi bila Rasulullah datang kepada mereka, mereka tidak beriman dengan Rasulullah dan mereka tinggalkan apa yang ada dalam Taurat, mereka tinggalkan apa yang ada dalam Injil, dalam Al-Quran juga. Jadi dalam ni dia ada dua isu. Yang pertama, tidak beriman dengan Rasulullah. Yang kedua adalah tidak beriman dengan kitab-kitab Allah. Kan? Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Fadilatul Syekh Asy-Sya'rawi antaranya menghurai ayat ni dengan satu yang cukup bagus. Kata Asy-Sya'rawi, Allah menggunakan mereka melempar kitab ke belakang, itu adalah lebih selari dengan ayat ka'annahum la ya'lamun. Kan? Kalau melempar kitab ke depan boleh jadi nampak lagi Quran tu, nampak lagi Taurat tu. Tapi mereka ni betul-betul tak beriman dengan Allah. Jadi Allah guna mereka melempar Al-Quran, melempar kitab-kitab Allah tu ke belakang. Ka'annahum la ya'lamun. Maka selarilah ayat ni. Selari ayat ni. Jadi apabila seseorang ataupun sekelompok berpaling daripada kebenaran, maksudnya apabila seorang ni dia tidak beriman dengan Al-Quran, maka dia akan pergi kepada arah lain lah. Sama ada seorang individu tu sama ada dia berada dalam kebenaran ataupun berada dalam kebatilan, kan? Jadi kalau tidak berada pada kebenaran, dia ada dalam kebatilan. Kalau tidak ada dalam kebatilan, dia ada dalam kebenaran. Itulah dua tu saja. Jadi apabila Allah sebut yang mereka ni memalingkan diri daripada kebenaran, mereka pergi kepada kebatilan. Ini yang disebutkan dalam ayat 102 yang mengatakan, yang mana Allah berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Golongan Yahudi ini apabila mereka meninggalkan Al-Quran, apabila mereka tidak membenarkan kalam Nabi SAW, mereka mengikut syaitan. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, mereka ikut syaitan. Syaitan ni pula, apa yang telah syaitan lakukan? Syaitan telah melakukan suatu tipu daya pada zaman Nabi Allah Sulaiman. Itu yang sebut kisah ni, dia ada dua kisah dalam satu frame. Kisah yang pertama adalah berkenaan dengan golongan Yahudi pada zaman Rasulullah, dan kisah kedua adalah berkenaan dengan syaitan dan Harut dan Marut pada zaman Nabi Sulaiman. Allah apabila mengatakan golongan Yahudi ni ikut syaitan, Allah tak sebut yang syaitan ni, tak sebut syaitan macam tu saja, tapi Allah buktikan lagi bahawa syaitan ini bermasalah. Syaitan ni melakukan tipu daya. Itu style Al-Quran. Bila dia bawa sesuatu statement, dia akan buktikan dengan contoh dan juga dalil. Jadi apabila golongan Yahudi ini memilih untuk mengikut kesesatan, kebatilan, Allah sebut wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, mereka mengikut syaitan. Golongan Yahudi itu mengikut syaitan. Dan syaitan telah pun melakukan tipu daya pada zaman Nabi Sulaiman AS. Tipu daya yang macam mana? Tipu daya berbentuk sihir. Syaitan ni dia sebut Nabi Sulaiman AS ni ada sihir, sedangkan Nabi Sulaiman tak ada sihir. Itu tipu daya yang dilakukan oleh syaitan, laknatullah alaih. Lalu Allah kata, wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syaitana kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Bila syaitan mengatakan bahawa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ada sihir, dan Nabi Sulaiman seperti yang kita tahu, Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan haiwan, kan? Nabi Sulaiman dia ada pemerintahan daripada kalangan jin juga, daripada kalangan manusia pun ada pemerintahan juga. Jadi bila Nabi Sulaiman mati, seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, ada satu kisah di sebalik, ada satu riwayat di sebalik. Cuma riwayat ni diperselisihi kesahihan dia.
riwayat daripada Ibn Abbas yang mengatakan Nabi Sulaiman ni dia ada seorang katib. Katib ni kita kata penulis, setiausaha, PA, pembantu. Dia ada seorang pembantu, yang mana pembantu dia ni membantu menulis setiap apa yang disuruh oleh Nabi Sulaiman AS. Sehinggalah Nabi Sulaiman AS wafat, pembantu ni tanam apa yang ditulis tu, kitab tu, di bawah singgasana Nabi Sulaiman AS. Faham? Kemudian apabila golongan jin, golongan syaitan mengetahui bahawa Nabi Sulaiman dah wafat, mereka cari benda ni. Mereka geledah apa ni singgasana Nabi Allah Sulaiman, sehinggalah mereka jumpa kitab tadi yang ditulis. Ini riwayat daripada Ibn Abbas. Dan mereka masukkan sihir dalam riwayat tu, dalam kitab tu. Jadi berbanding dengan kalam-kalam Nabi Sulaiman dan juga segala ilmu Nabi Sulaiman AS, bila mereka masukkan riwayat sihir, jadi tercampur kan, yang mana yang baik, yang mana yang sahih dengan yang mana yang sihir ni, yang masalah ni. Bila jadi macam tu, mereka pun sebarkan kepada orang ramai bahawa tengok Nabi Sulaiman dalam kitab dia ni dia ada sihir. Ini yang dia rahsiakan pada kita. Itu yang dilakukan oleh syaitan, seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Riwayat ini yang pertama tidak marfu'. Maksudnya riwayat ini bukan daripada Nabi SAW. Statusnya adalah mauquf. Cumanya daripada seorang perawi yang meriwayatkan sehinggalah ke Ibn Abbas sahih. Jadi riwayat ini adalah mauquf. Para ulama khilaf, adakah boleh ambil riwayat berkaitan dengan akidah daripada bukan selain Allah dan juga Rasul? Waalaikumsalam. Para ulama khilaf tentang adakah boleh untuk ambil riwayat yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ghaib kan, qasas anbiya, kisah-kisah dalam Al-Quran, semuanya ni kisah ghaib. Ahlan Ustaz Hazmi. Jadi manhaj yang diletakkan oleh para ulama, perkara ghaib ni mesti ambil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah yang sahih saja. Timbul satu persoalan, riwayat tentang Ibn Abbas ni sekalipun sahih daripada awal sampai kepada Ibn Abbas, cuma dia bukannya dia tidak sabit daripada Rasulullah, dia terhenti kat Ibn Abbas. Jadi ada ulama yang terima riwayat ni dengan alasan Ibn Abbas dia seorang sahabat dan sahabat terpercaya. Jadi apa yang didengar tu adalah something yang siqah, terpercaya kan. Dan kebanyakan ulama menolak riwayat ni. Sebab apa? Sebab disiplin tadilah. Disiplin segala yang berkaitan dengan perkara ghaib, terutama berkaitan dengan akidah, mestilah diambil daripada Al-Quran ataupun daripada sunnah yang sahih. Jadi bila riwayat ni terhenti pada sahabat, dan sahabat tidak tahu tentang Al-Quran, tentang perkara ghaib, melainkan Nabi dan juga Al-Quran saja, jadi para ulama tolak riwayat ni. Apapun tuan-tuan, sekalipun riwayat ini ada masalah, tetapi tidak ada khilaf bahawa syaitan pada zaman Nabi Sulaiman AS melakukan tipu daya kepada Nabi Sulaiman AS. Kemudian bila syaitan menuduh kan, bila syaitan menuduh bahawa Nabi Sulaiman ini ada sihir, mengamalkan sihir dan sebagainya, Allah turunkan satu ayat, wa ma kafara Sulaiman. Allah turunkan Nabi Sulaiman ini tidak beramal dengan sihir. Dan Allah menggunakan perkataan wa ma kafar. Nabi Sulaiman, maksudnya Nabi Sulaiman tidak beramal dengan sihir, tetapi ada isyarat di sebalik itu adalah siapa yang melakukan sihir, beramal dengan sihir, hukumnya adalah kufur. Okey? Sebab itu Allah sebut wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman ini bukan kafir. Maksudnya siapa yang beramal dengan sihir dia adalah kafir. Walakinna syayatin kafaru. Allah sebut lagi walakinna syayatin kafaru. Tetapi syaitan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Kerana apa? Kerana syaitan yang mengajarkan manusia tentang sihir. Wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut. Yang
diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, satu tempat di Iraq, dan nama dua orang malaikat itu adalah Harut dan Marut. Jadi ayat ni walakinna asy-syaitana kafaru, Allah sebut yang kafir itu bukan Nabi Sulaiman, tapi yang kafir itu adalah syaitan. Sebab apa? Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Sebab syaitan yang mengajarkan, yang menyebarkan sihir kepada orang ramai. Okey? Dan sihir itu pula wama unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ini khilaf yang cukup besar yang kita akan sebutkan lagi. Semua boleh bahasa Arab kan? Boleh bahasa Arab, kita bincang tentang nahwu saraf sikit. Wama unzila 'alal malakain, Allah sebut sihir itu diturunkan oleh dua orang malaikat yang mana malaikat inilah yang menurunkan sihir dan mendedahkan sihir kepada orang ramai. Di mana? Di Babylon. Dan dua orang malaikat itu nama dia adalah Harut yang pertama, yang kedua nama dia adalah Marut. Okey? Baik. Satu yang yang perlu kita mentionkan, hukum beramal dengan sihir hukumnya adalah kafir. Golongan yang minta untuk berubat dengan sihir adalah kafir. Golongan yang minta untuk menjatuhkan seorang dengan sihir, hukumnya juga adalah kafir. Bukti yang jelas disebut dalam Al-Quran adalah Allah menggunakan perkataan wama kafara Sulaiman yang pertama. Yang kedua Allah sebut walakinna asy-syayatina kafaru. Ini dua bukti yang jelas. Kemudian bukti yang ketiga, ayat yang seterusnya, wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi kalaulah sihir itu dibolehkan, Allah tak akan guna perkataan kafir kan? Allah tak akan guna perkataan kufr. Allah akan sebut wama sahara Sulaiman. Boleh tak dari sudut nahwu? Boleh. Nabi Sulaiman itu tak melakukan sihir. Kemudian walakinna asy-syaitana saharu, boleh. Dari sudut nahwunya boleh. Tapi Allah guna perkataan kafaru menunjukkan bahawa siapa yang beramal dengan sihir hukumnya adalah kafir, dan siapa yang yang beramal dengan sihir haram dan juga kafir, murtad dan boleh dibunuh. Itu hukumnya. Jadi adalah taif Qur'aniyah dalam ni adalah penggunaan berkenaan dengan kafaru. Kemudian fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi, bukan, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dua orang malaikat ini, Harut dan Marut ini, apabila mereka diturunkan oleh Allah daripada langit, kemudian memberi kesedaran kepada manusia tentang sihir, wa ma yu'allimani min ahadin, tidak seorang pun di kalangan mereka mengajarkan tentang sihir, hatta yaqula, melainkan mereka akan sebut innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini adalah suatu bentuk ujian, fala takfur, maka janganlah kamu kufur, ingkar dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, clear? Jadi malaikat, satu tafsiran. Kita akan masuk kepada kalimah ma situ. Kita akan masuk supaya lebih detail. Yang pertama, kalau kita tengok Allah sebut wama kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wama unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ayat yang pertama tidak ada isu. Wama kafara Sulaiman tak ada isu. Walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra tak ada isu. Maksudnya Nabi Sulaiman ini tidak kafir, dan yang kafir itu adalah syaitan yang mengajarkan sihir. Tak ada isu. Yang menjadi isu adalah wama unzila 'alal malakain. Ma di situ, adakah ma isim mausul ataupun manafi, kan? Kalau yang dimaksudkan dengan manafi ni maksudnya dan tidak diturunkan kepada malaikat.
Kalau isim mausul kita terjemahkan dengan terjemahan yang diturunkan kepada malaikat. Jadi kalaulah ma itu adalah ma nafi, wa ma unzila 'alal malakaini bi babil Harut wa Marut, dan tidaklah diturunkan kepada malaikat di Babil, Harut dan juga Marut. Maksudnya malaikat tidak ada sihir. Yang menurunkan sihir itu bukan malaikat, tapi yang mengajarkan sihir itu adalah syaitan. Kan? Buktinya ayat yang sebelumnya, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Itu nafi. Jadi bila Allah sebut yang kafir itu adalah syaitan, dan syaitan yang mengajar sihir, kemudian Allah sebut yang Nabi Sulaiman ini tak kafir dan malaikat ini tidak diturunkan kepadanya sihir. Itu satu pendapat. Jadi siapa Harut Marut? Harut Marut ni kembali kepada syaitan. Ada dua pendapat sebenarnya. Yang pertama syaitan, maksudnya syaitan ini dikatakan sama ada syaitan di kalangan jin dan juga syaitan di kalangan manusia. Yang di kalangan manusia ini adalah Harut dan juga Marut. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, syaitan dia mengajarkan dua orang individu tentang sihir, dan dua orang itu nama dia adalah Harut dan Marut. Dan Harut Marut inilah yang menyebarkan sihir di kalangan orang awam. Itu pendapat yang mengatakan ma itu adalah manafi, kan? Jadi pendapat ni menafikan bahawa yang menurunkan sihir itu malaikat. Tapi dan dia menyebut yang menurunkan sihir itu, yang mengajarkan sihir itu adalah syaitan. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyebut ma itu adalah ma mausul, isim mausul. Maksudnya wa ma unzila 'alal malakain, dan apa yang telah diturunkan kepada malaikat. Maksudnya bila Allah nafikan sihir di kalangan pada Nabi Sulaiman, kemudian Allah sebut walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nas, sihir itu diajar ataupun disebarkan oleh golongan syaitan kepada sekalian manusia, dan sihir itu sebenarnya adalah dari apa yang telah diturunkan oleh malaikat di Babil, dan dua malaikat itu adalah Harut dan Marut. Boleh faham tak? Dua pendapat, kan? Ini pendapat kedua. Jadi kalau ma itu adalah ma mausul, isim mausul, maksudnya memang malaikat yang turun ke bumi, dan mereka lah datang untuk menyebut ataupun menyedarkan manusia tentang sihir. Itu yang ditafsirkan. Bukannya maksudnya mereka ni datang kemudian ajar sihir, tak, tapi mereka sedarkan manusia tentang sihir. Buktinya adalah fayata'allamuna minhuma buktinya wa ma yu'allimani min ahadin. Buktinya ayat tu, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Maksudnya mereka ni, dua orang malaikat ni, bila turun ke bumi, mereka ajar manusia tentang sihir ataupun mendedahkan manusia tentang sihir. Kemudian mereka peringat, bagi peringatan kepada manusia bahawa apa yang diajar ni adalah suatu yang bahaya. Boleh kamu tahu, tapi jangan beramal. Itu maksudnya. Contoh mudahnya macam kita ni tahu tentang ilmu bom atom lah, kira-kira. Tahu tentang ilmu bom atom, tapi kalau guna ilmu bom atom ni diamalkan, bahaya tak? Bahaya, kan? Dan ulama juga istinbat tentang ayat ni. Kalau ma itu ma mausul, maksudnya kita boleh tahu tentang ilmu-ilmu yang lain. Allah sebut kita tengok Allah sebut yang Allah sebut dalam Al-Quran, dan Allah sebut melalui lisan Nabi tentang perkara yang buruk ni banyak. Allah sebut tentang zina, Allah sebut tentang rompak, Allah sebut tentang mencuri, kan? Kita tahu tak macam mana nak mencuri? Tahu. Kita tahu tak macam mana zina tu berlaku? Tahu, kan? Macam mana minum arak? Tahu. Jadi macam itulah juga dengan sihir. Bila malaikat datang turun ke bumi, malaikat memperkenalkan tentang sihir. Maksudnya seperti mana kita tahu zina, seperti mana kita tahu arak, seperti mana kita tahu riba dan sebagainya, macam itulah juga kita tahu sihir. Cumanya masalahnya kita boleh amal ataupun tak? Tak boleh amal, kan?
Kita tak boleh melakukan zina, kita tak boleh melakukan rompak, kita tak boleh melakukan mencuri. Jadi pengetahuan itu tidak menjadi masalah. Sebab ada juga yang mempertikaikan, kalaulah ma ni mausul, takkan logik malaikat turun untuk datang untuk mengajarkan sihir. Tapi Imam Tabari jawab dengan jawapan ni. Perkara yang buruk, perkara yang bermasalah, perkara yang kita kata tidak patuh syarak, boleh diketahui tapi dengan sebab tidak boleh diamalkan. Seperti mana kita tahu macam mana berzina, seperti mana kita tahu macam mana mencuri, seperti mana kita tahu macam mana minum arak, kan? Kan ada orang tak tahu macam mana minum arak, kan? Macam itulah juga bila malaikat datang untuk turunkan tentang sihir, kita tahu macam mana untuk menyihir, tapi tak boleh untuk diamalkan. Kalaulah ma itu dengan ma nafi, sebab saya dalam bab ni saya cenderung untuk mengatakan ma itu adalah ma mausul. Jadi bila ma mausul, yang menurunkan sihir itu adalah malaikat, kan? Sebab kalaulah ma itu ma nafi, macam mana pula dengan ayat wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur? Dia tak akan ada keselarian pada ayat tu, kan? Kalaulah yang diajarkan sihir tu bukan dua orang malaikat ni, macam mana kita nak sebut, kita nak tafsirkan wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah dua orang ni mengajarkan tentang ilmu sihir hatta yaqula, dua orang lagi musanna, melainkan dua orang ini akan berkata innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya apa yang kami turunkan ini adalah suatu fitnah, suatu ujian, fala takfur, jangan ingkar kepada arahan Allah. Jadi kalaulah kita nak sebut yang malaikat tidak diturunkan, tidak menurunkan sihir, maksudnya ma itu ma nafi, macam mana dengan ayat ni, kan? Wa ma yu'allimani, dua orang, yaqula, dua orang, kan? Semua tu dua orang berbalik kepada malakain pada ayat sebelumnya, unzila 'alal malakain bibabila harut wa marut. Jadi secara zahirnya ma itu saya cenderung kepada ma itu adalah ma mausul, yang bermaksud malaikat itulah yang menurunkan ilmu sihir dan mendedahkan kepada manusia tentang bahaya sihir. Okey. Dan pendapat yang mengatakan ma itu ma nafi adalah pendapat daripada orang-orang yang hebat juga, termasuk sahabat, termasuk tabi'in. Kalau tak salah, antaranya adalah Ibn Abbas yang mengatakan ma tu ma nafi. Yang mengatakan ma tu ma mausul adalah Abdullah bin Umar. Jadi yang ni khilaf di kalangan para ulama, khilaf yang cukup besar. Cumanya yang mana satu yang rajih itu yang kita pegang. Dan kalau ada hujah-hujah yang lain yang mengatakan ma tu sebenarnya ma nafi pun tak ada masalah juga. Okey. Cumanya kalau tengok siaq, kalau tengok kita punya bentuk ayat ni, ma itu adalah mausul. Kalaulah bukan dua orang malaikat ni, macam mana Allah boleh sebut wa ma yu'allimani, satu, dan macam mana Allah boleh sebut yaqula, dua hujah, kan? Kemudian bila malaikat mengajar kepada mereka tentang ilmu sihir ni, dan malaikat mendedahkan bahawa ilmu sihir ni sebenarnya ilmu yang bahaya, seperti mana arak, kan? Arak ni Allah sebut arak ni menghilangkan akal. Arak ni adalah suatu perkara yang buruk. Arak ni macam-macam, kan? Jadi bukan itu bermaksud kita boleh minum arak. Macam ni juga bila malaikat datang untuk memberitahu tentang sihir, bukan bermaksud kita boleh beramalkan dengan sihir, kan? Tetapi golongan Bani Israel, golongan Yahudi ni, mereka putar belit. Mereka sebut apa? Fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka belajar daripada dua malaikat ini, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, tentang sihir yang boleh memisahkan antara lelaki dan juga pasangannya. Allah guna perkataan bainal mar'i wa zawjih. Zauj bukannya isteri. Zauj maksudnya bukan isteri,
Tapi zauj maksudnya adalah pasangan. Dan pasangan itu boleh jadi suami isteri, boleh jadi pasangan saudara juga, boleh jadi jiran tetangga dan sebagainya. Jadi ini juga adalah satu dilalah, satu bentuk yang membuktikan bahawa sihir boleh memisahkan antara keluarga, boleh memisahkan suami isteri, boleh memisahkan adik-beradik, boleh memisahkan tetangga. Dan Nabi pun kena sihir kan? Nabi SAW kena sihir oleh Labid bin Al-Asam. Satu hari Nabi SAW bila dia duduk baring, dia tak perasan yang Nabi ni telah bersama dengan bini, dengan isteri dia ataupun belum lagi. Dia jadi macam something pada fikiran kan, ragu-ragu. Sampai satu hari malaikat turun menyerupai dua orang. Yang ini hadis sahih. Seorang duduk di bahagian kepala dan seorang duduk di bahagian kaki. Yang duduk bahagian kepala sebut, kenapa dengan lelaki ni? Yang duduk bahagian kaki jawab, lelaki ni kena sihir. Siapa yang sihir? Yang belakang kepala sebut. Yang duduk belakang kepala sebut, disebut Labid Al-Asam. Siapa Labid Al-Asam ni? Seorang Yahudi. Dia sihir di mana? Dia sihir dia ambil rambut Nabi, dia letak di Bi'ru Zarwan, Telaga Zarwan. Dan Nabi pun pergi pada Telaga Zarwan dan hilanglah sihir. Cuma jadi satu lagi isu. Adakah logik Nabi kena sihir? Ini isu kedua lah, kan? Baik, sebelum tu kita tengok ayat lepas tu. Fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka golongan Babylon ni, penduduk Babylon ni, golongan Bani Israel ni mengajar ataupun belajar. Fa ta'allamuna minhuma, belajar sihir, belajar ilmu ni minhuma, daripada dua orang malaikat tadi, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, tentang sihir yang boleh memisahkan antara pasangan. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan tidaklah golongan Bani Israel ni boleh melakukan mudarat dengan sihir tersebut illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Jadi maksudnya di sini yang pertama ada hukum, ada istinbat, ada dilalah dalam ayat ni. Yang pertama, adakah boleh sihir dibalas dengan sihir? Ini juga jadi khilaf yang besar di kalangan ahli fiqh. Ada yang membenarkan dan ada yang tak membenarkan. Kalau tanya saya tak membenarkan. Sebab bila Allah sebut wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, buat apa kita nak ke sihir lagi? Baiklah kita minta bantuan Allah, sama ada dengan berdoa ataupun ruqyah daripada ayat Quran kan. Sebab yang memberikan, yang membenarkan sihir itu Allah, dan yang menyembuhkan sihir itu juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabit juga dalam hadis Nabi SAW apabila kena sihir, Nabi sebut apa? Nabi baca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi bila ada hadis yang menyebut macam tu, itu adalah seafdal bacaan lah kan. Sebab Nabi mengamalkan tentang dua benda ni. Baik. Wa ta'allamuna ma yadurruhum wa ma la yanfa'uhum. Ini juga adalah dalil yang mengatakan sihir ni tak boleh diamalkan dan tak boleh dipelajari. Wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Allah sebut mereka ni, golongan penduduk Babylon ni, golongan Bani Israel ni, belajar sesuatu yang ma yadurruhum, yang memberi mudarat kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak bermanfaat kepada mereka. Okey, faham? Jadi ada isu nasikh hukum dan juga mansukh kan? Apabila malaikat turun mengajarkan manusia tentang sihir, mendedahkan tentang bahaya sihir, ayat ini menyebut tidak boleh belajar sihir. Faham kan? Jadi kita tahu tentang sihir ni macam mana tak apa. Tapi nak belajar detail sampai boleh memudaratkan orang, sampai boleh beramal untuk bagi ke orang ni, tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah sebut wa ta'allamuna ma yadurruhum. Mereka ni telah belajar sesuatu yang memudaratkan mereka,
wa ma la yanfa'uhum, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, dan mereka telah mengetahui sesuatu. Apa maksudnya laman ishtara tu apa? Laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, mereka membeli kan, membeli sesuatu yang merugikan di akhirat kelak kan, macam tu lebih kurang maksudnya. Wala bi sama syarau bihi anfusahum, dan itulah seburuk-buruk, wala bi sama syarau bihi, dan itulah seburuk-buruk penjualan yang mereka lakukan. Maksudnya bila mereka khaskan diri mereka untuk belajar sihir, itu adalah perbuatan yang buruk. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui, Allah sebut. Kemudian pada ayat ini kita dah sebut tadi kan, pada ayat 103 Allah kembali kepada kisah Yahudi. Kan kita sebut kan, dalam ayat ni, dalam ayat 103 sampai 101 sampai 103, dia ada dua kisah yang dalam satu frame yang sama. Ayat 101 Allah ceritakan tentang golongan Yahudi pada zaman Rasulullah, yang mana golongan Yahudi ni tidak beriman dengan kitab Allah, tidak beriman dengan Rasulullah, ingkar kepada arahan Allah, ingkar kepada arahan kitab Allah, lalu mereka tak terima kitab Allah kan. Itu ayat 101. Dan Allah sebut bila mereka tidak terima kebenaran, mereka cenderung kepada kebatilan lah, dan mereka ikut golongan syaitan. Dan syaitan inilah Allah huraikan banyak tentang Harut dan Marut. Kemudian Allah patah balik kepada golongan Yahudi yang ada pada zaman Rasulullah tadi. Okey? Clear? Nampak? Jadi walau annahum amanu, ini adalah golongan Yahudi pada zaman Rasulullah. Kalaulah mereka beriman, wattaqau, dan bertakwa, lamasubatun min indillahi khair, pasti mereka akan dapat pahala di sisi Allah, dapat ganjaran yang bagus di sisi Allah. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Tetapi golongan Yahudi itu, golongan Bani Israel apa semua ni, hati dia bekah kan. Hati mereka adalah hati yang keras, tidak menerima kebenaran, sekalipun disebut dalam Al-Quran dan sebagainya. Satu lagi isu yang mungkin boleh kita bincangkan, sihir ni macam mana bentuknya? Adakah sihir bentuknya hakikat, ataupun sihir ni bentuknya khayalan? Okey, maksud sihir khayalan, contohnya bila kita nampak satu benda kan, kita nampak, benda ni macam ni, rupanya benda yang masalah tu adalah mata kita, khayalan mata kita ya. Ataupun sihir tu betul-betul hakikat. Contoh Nabi SAW tadi, apabila Nabi kena sihir, Nabi rasa yang Nabi telah pun mendatangi isteri beliau, tapi hakikatnya Nabi tak mendatangi isteri beliau. Itu adalah khayalan kan. Dan contoh sihir yang hakikat adalah Allah sebut bahawa sihir ni boleh memutuskan hubungan suami isteri, boleh memutuskan hubungan saudara mara kan. Jadi dua hujah ni membuktikan bahawa sihir ni ada dua jenis. Sama ada sihir ni hakikat dan sama ada sihir ni khayalan. Macam tu juga kisah yang terjadi tentang Nabi Musa alaihissalam dengan pengikut Firaun. Pengikut Firaun apabila baling tongkat mereka dan tongkat tu tukar jadi ular, bukan maksudnya tongkat tu betul-betul jadi ular kan, tapi yang maksudnya adalah mata Nabi Musa telah pun disihir, nampak tongkat tu jadi ular. Okey, itu sihir adalah dalam bentuk khayalan. Jadi dua hujah ni membuktikan sihir dia ada dua jenis. Yang pertama, sihir yang boleh mengkhayalkan mata kita tapi tak berubah pun hakikat dia. Yang kedua, sihir dalam bentuk hakikat. Sihir yang dalam bentuk hakikat ni adalah sihir yang boleh yang macam Allah sebut ni, yang boleh memisahkan antara suami dan juga isteri. Kemudian kita bincang juga berkenaan dengan Nabi SAW disihir. Logik tak Nabi SAW disihir? Logik kan? Tak logik? Kalau Nabi lupa, logik tak?
Tak logik tak? Macam mana? Ulama juga bincang panjang, adakah boleh Nabi SAW disihir ataupun tak boleh. Jadi golongan yang kata Nabi SAW ni tak boleh disihir, mereka tolaklah hadis ni. Ini jadi satu masalah juga. Golongan yang menerima, dan kita kena terima khabar, sebab khabar ni adalah khabar yang sahih. Memang sabit dalam hadis yang sahih bahawa Nabi SAW disihir, dan penyihirnya disebut nama Labid bin Al-Asam daripada golongan Yahudi. Jadi macam mana kita nak taufikkan bahawa Nabi SAW ni boleh disihir? Kita kata Nabi SAW ni boleh disihir sebagaimana Nabi ni boleh sakit, sebagaimana Nabi ni boleh lupa dan sebagainya. Dan sihir yang dilakukan kepada Nabi, adakah menambahkan sesuatu dalam syariat Islam? Maksudnya bila Nabi kena sihir ni, adakah Nabi dah kurangkan solat 5 kepada 4? Tak. Ataupun tambah solat daripada 5 kepada 6? Tak. Jadi sihir Nabi ni adalah sihir yang kena sebagai Nabi ni sebagai insan, kan? Jadi bila sebab Nabi ni di sebalik Nabi adalah seorang Nabi juga adalah seorang manusia biasa yang boleh kena sakit, yang boleh kena sihir dan sebagainya. Itu hujah yang pertama. Hujah yang kedua, dalam Al-Quran Allah sebut yang Nabi Musa itu disihir. Bila Nabi Musa disihir, macam mana kita nak nafikan hadis ni? Tiba-tiba dalam Quran, adakah kita nak nafi juga Nabi Musa boleh sihir? Itu juga satu persoalan yang dikemukakan golongan yang membenarkan Nabi boleh sihir. Okey? Jadi kita kena faham, bila Nabi SAW disihir, bukan bermaksud Nabi telah bagi something, telah menyelewengkan sesuatu dalam syariat. Tak, Nabi tak selewengkan sesuatu pun dalam syariat. Bahkan Nabi kena sihir sebab Nabi juga adalah manusia biasa yang boleh sakit. Macam mana Nabi sakit, macam itulah juga. Macam mana Nabi Nabi kadang-kadang kena dalam perang, kan ada yang Nabi kena cucuk, kan, sampai tembus tu, sebab dia juga seorang manusia. Macam mana Nabi boleh lupa, sebab tu juga. Jadi macam tu juga dia boleh kena sihir. Itu yang pertama. Yang kedua saya boleh sebut golongan, sebab golongan aqlani ni, golongan yang ikut akal ni banyak dalam masyarakat kita pada hari ni. Ada juga yang mempertikaikan hadis-hadis yang lain, kalau kita boleh sebut. Ada yang menolak hadis yang menyebut matahari sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan ni sebut, macam mana kita boleh terima hadis ni? Sedangkan kita tahu matahari ni tak ada kepala, tak ada kaki, macam mana dia nak turun sujud? Tapi Al-Quran menyebutkan yang bukan setakat matahari sujud kepada Allah, semua makhluk sujud kepada Allah. Apa ayatnya? Innallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh, wasyamsu wal qamar. Innallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh, wasyamsu wal qamar. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sujud kepada Allah ni semua makhluk di langit dan juga di bumi. Wasyamsu wal qamar, termasuk matahari dan juga bulan. Jadi kalaulah kelompok ni nak tolak hadis tadi, macam mana pula dengan ayat Quran? Adakah kelompok ni nak tolak juga ayat Quran ni? Itu isu-isu yang kita kata yang selalu dimainkan oleh golongan aqlani, golongan yang ikut akal, yang orientalis, golongan liberal, yang semuanya kita telah pun dijawab oleh para ulama, melainkan kita ni baca ataupun tak baca saja. Baik. Detail sikit. Jadi konklusi daripada kisah ni, yang pertama, yang mengajarkan sihir itu adalah syaitan. Yang menyebarkan sihir di kalangan manusia itu adalah syaitan, dengan dalil walakinna syaitana kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Kemudian Allah menafikan bahawa Nabi Sulaiman ada sihir, Allah menafikan. Yang ketiga, yang menurunkan sihir, yang mendedahkan bahaya sihir ni adalah dua orang malaikat. Dan kita telah pun sebut bahawa ma itu adalah ma al-mausul, ma isim mausul, bukannya ma nafi, dengan hujah-hujah yang kita sebut. Dan kita telah sebut penggunaan perkataan kafar itu menunjukkan dilalah kepada hukum sihir adalah haram, dan siapa yang melakukan sihir hukumnya adalah kafir. Baik. Yang terakhir sebelum kita tutup, sebelum kita dengar kisah tu, faham kan? Ke tak faham? Ke susah? Faham kan?
Susah tu biasa lah mengaji kan. Kita kena tahu juga dalam qasas Qurani banyak riwayat Israiliyat masuk. Banyak riwayat Israiliyat masuk. Dan saya sebut dalam banyak kuliah saya, semuanya saya mention. Qasas Qurani sekalipun qasas Qurani yang paling sentuh hati manusia, bila seseorang dengar kisah para rasul dalam Quran ni, semua orang jadi terpegun kan. Tapi sekalipun macam tu, qasas Quran ni juga adalah tempat paling banyak masuk riwayat Israiliyat. Okey, apa riwayat Israiliyat dalam kisah ni? Kita sebut bukannya untuk kita tahu ini adalah Israiliyat, bukan daripada Al-Quran, bukan daripada Sunnah. Yang pertama, riwayat Israiliyat ni kata malaikat sebelum diturunkan ke bumi, malaikat dengki dengan manusia. Jadi sebab apa? Sebab manusia ni jadi khalifah. Jadi bila manusia jadi khalifah, malaikat ni dengki dengan manusia. Dia kata, tengok manusia ni jadi khalifah, sedangkan mereka ni juga melakukan keburukan di atas muka bumi. Jadi dengan sebab mereka dengki kepada manusia, Allah Ta'ala turunkan dua orang malaikat ni dalam bentuk rupa paras manusia, dan Allah campakkan nafsu dalam diri malaikat ni. Jadi untuk uji, adakah mereka ni boleh betul-betul taat kepada Allah, ataupun mereka ni dengan manusia lebih kurang sama je. Okey kan? Jadi bila malaikat ni yang dicampakkan hawa nafsu turun ke bumi, mereka ni tergoda dengan seorang wanita. Seorang wanita ni nama dia Zahrah ataupun Zuhrah. Nama dia Zuhrah. Jadi bila tergoda dengan wanita tu, akhirnya mereka pilih, mereka nak tahan daripada diri mereka ni untuk melakukan sesuatu yang terkutuk dengan wanita ni. Jadi mereka pilih sama ada nak minum arak ataupun nak sembah kita panggil patung, sembah berhala, ataupun nak bersama wanita ni. Jadi akhirnya mereka buat keputusan, dua orang malaikat ni buat keputusan untuk minum arak. Jadi bila mereka minum arak dan akal mereka telah pun dikuasai, mabuk dan sebagainya, akhirnya mereka turut sembah patung dan mereka turut buat masalah, buat benda terkutuk dengan wanita ni, dengan perempuan tadi. Dan perempuan tadi ambil satu, kita panggil dia macam satu, dalam kitab disebut sebagai Ismullah Al-Azam. Seolah-olah malaikat ni bila turun ke bumi, dia ada something yang dinamakan sebagai Ismullah Al-Azam yang boleh menyebabkan dia ni patah balik ke langit. Okay? Jadi wanita ni curi Ismullah Al-Azam dan wanita ni naik ke langit. Faham? Jadi malaikat ni macam dah tergantung lah di bumi, tak boleh naik lagi ke langit. Okey? Jadi bila wanita ni naik ke langit, Allah Ta'ala tukar wanita ni jadi planet Zahra. Faham? Jadi planet Zuhrah yang kita panggil. Dan tak tahulah terfikir juga, ada satu buku kan, Man from Mars, Woman from Venus kan. Venus tu Zahra kan? Kan? Venus tu Zahra. Tak tahu apa kaitan, tapi itu juga dijadikan tajuk buku yang viral, yang bestseller, John Gray dia punya penulis kan. Apa pun riwayat ni adalah riwayat yang tidak sahih, yang tidak yang daripada Bani Israel, diriwayatkan oleh Ka'ab al-Ahbar. Dan malaikat selepas wanita ni ditukar menjadi planet Zahra, malaikat ni dimurkai, dua orang malaikat ni dimurkai oleh Allah, dan mereka tergantung di langit Babylon. Itu cerita Israiliyat. Apapun cerita ni tak boleh diriwayatkan melainkan dengan sebut ini adalah Israiliyat. Sekalipun para ulama tafsir ada juga yang meriwayatkan kan. Cumanya kita kena tahu manhaj ulama tafsir, disiplin ulama tafsir dalam meriwayatkan kisah-kisah macam ni. Ada ulama tafsir apabila meriwayatkan kisah, mereka datangkan dengan sanad. Ada ulama tafsir yang datangkan dengan sanad kemudian kritik sanad. Okey, Al-Imam Ibn Katsir sebagai contoh, bila Imam Ibn Katsir meriwayatkan Israiliyat dalam tafsir Ibn Katsir, beliau akan kritik, ini adalah riwayat Israiliyat, tak boleh riwayat, tak boleh sebut, kita tak boleh terima riwayat Israiliyat ni. Tapi kalau Al-Imam At-Tabari dalam kitab Tafsir At-Tabari, beliau menyebut sanad saja, kemudian letak kisah tu,
Kemudian biar macam tu tanpa sebarang kritikan. Menyebabkan golongan yang tak tahu manhaj, disiplin dalam tafsir, ambil kisah-kisah yang macam ni dan sebut di kalangan orang yang awam. Sedangkan Al-Imam At-Tabari, kalau kita tengok dalam kitab Tarikh Tabari, dia sebut bahawa metod yang digunakan oleh Imam Tabari ni, dia letakkan sanad supaya pembaca tahu, yang pembaca boleh nilai semula setiap sanad tu, setiap perawi dalam sanad tu. Jadi dia tidak mensyaratkan sahih dan dhaif dalam penulisan dia, tapi dia datangkan setiap kisah yang dia dengar dalam penulisan dia, dan dia datangkan dengan sanad supaya dia boleh berlepas diri. Nak tahu sahih tak sahih, cek balik sanad. Itu macam tu manhaj para ulama dalam meriwayatkan, dalam menceritakan sesuatu kisah. Baik, kita habis untuk tafsiran ayat 101 sampai 103 daripada surah Al-Baqarah berkenaan dengan Harut dan juga Marut. Kalau boleh kita ulang sekali lagi, ayat 101 menceritakan berkenaan dengan golongan Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana golongan Yahudi ini tidak terima tidak membenarkan, tidak beriman dengan Rasulullah. Kemudian golongan Yahudi ini tidak mendustakan apa yang terdapat dalam kitab-kitab mereka, lalu mereka melemparkan kitab mereka ni ke belakang. Allah menggunakan mereka lempar kitab mereka ni ke belakang supaya satu isyarat bahawa golongan Yahudi ni betul-betul tak terima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua isu dalam ayat 101 seperti yang kita sebutkan, iaitu mereka tidak beriman dengan Allah, mereka tidak beriman dengan kitab Allah. Yang kedua, mereka tidak beriman dengan Rasulullah. Kemudian kita sebut bila mereka tidak beriman dengan kebenaran, mereka akan cenderung kepada kebatilan, kan? Dan apabila mereka sebut mereka cenderung kepada kebatilan, mereka ikut syaitan. Dan bila sebut tentang syaitan, Allah selitkan tentang kisah betapa bahayanya syaitan pada ayat 102, yang mana syaitan ini telah pun melakukan tipu daya pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan kita sebutkan Allah menafikan Nabi Sulaiman daripada sihir, dan Allah mengatakan bahawa yang menyebarkan sihir itu adalah syaitan sendiri. Dan Allah menggunakan perkataan kafar, Allah menggunakan perkataan kafaru dan sebagainya. Semua itu menunjukkan dilalah bahawa setiap mereka yang melakukan sihir dan beramal dengan sihir, hukumnya adalah kafir. Dan kita sebutkan juga antara isu yang penting adalah huruf ma tadi. Ma itu adakah ma nafi ataupun ma mausul? Kita tarjahkan bahawa ma itu adalah ma mausul dengan hujah yang kita sebutkan tadi, iaitu fa yata'allamuna minhuma, itu juga wa ma yu'allimani yaqula. Semua itu adalah menunjukkan kepada dua orang, dan dua orang tu semuanya kembali kepada malakain, dua orang malaikat. Kemudian kita sebutkan juga hukum walaqad alimu laman. Kemudian kita sebut bahawa sihir ni adalah satu perkara yang memudaratkan manusia, jadi tidak boleh belajar sihir. Dan kita sebutkan malaikat apabila datang sihir adalah seperti mana kita tahu tentang zina dan arak dan sebagainya, maka macam tu juga kita boleh tahu sihir tapi tidak boleh beramal dengannya. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatu min indillahi khair, itu kembali kepada Yahudi pada zaman Rasulullah. Kalaulah Yahudi ni beriman kepada Allah, walau annahum amanu, beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Nabi Allah sallallahu, wattaqaw, dan bertakwa kepada Allah, lamasubatu min indillahi khair, pasti mereka akan dapat ganjaran daripada Allah. Tapi mereka tak beriman, mereka ni ikut syaitan yang tadi. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui tentang ganjaran Allah tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kalau ada soalan, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Boleh faham kah? Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.